Soalan yang pertama, state the domain and range. Okey, sebelum ni saya pun dah bincang, dah bagi tahu dah. Kebanyakannya graf ada yang kita boleh terus lukis. Kan? Lukis baru kita tahu domain tu yang mana, range tu yang mana kan? Tapi kalau untuk kat sini, kita boleh juga tanpa melukis, kita boleh dapatkan dia punya domain dia berdasarkan algebraic method. Ini saya dah bagi tahu sebelum ni. Ini saya ulang je ni. Kalau graf kita bentuk tak kisahlah bentuk apa, katakan dalam bentuk sebarang polinomial, x kuasa 2 tambah 3x tambah 1, sebarang bentuk polinomial, maka domain dia adalah semua nombor nyata, all real number, ataupun nak buat dalam bentuk interval pun boleh. Okay. Yang kedua, kalau graf tu bentuk square root, maka domain tu adalah, sebab dalam square root mana boleh nilai negatif, tapi kosong tu boleh. Jadi kita boleh gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong. Okay. Jadi kalau kita jumpa y sama dengan, ubah sikit, tambah 2 contoh. Okay. Maka domain dia adalah x lebih besar dan sama dengan negatif 2. Maksud dia macam tu lah. Maksudnya tak payah kira, tak payah lukis graf, terus daripada sini ambil je dalam ni, buat je lebih besar dan sama dengan kosong. Kalau untuk k dari sini dapat negatif 2 lah. Kemudian kalau katakan bentuk y sama dengan 3 per x, ataupun saya buat 3 per x tambah 2 contoh, maka domain dia hanya bergantung kepada nilai yang di bawah. Nilai yang di bawah ni mana boleh sama dengan negatif 2 kan? Maka jawapan dia adalah semua nombor kecuali negatif 2. Ataupun saya boleh gunakan semua nombor kecuali negatif 2. Itu dia punya domain dia. Sama ada tu dia bentuk interval ataupun di bawah. Okay. Yang negatif 2 ni mana datang dia? Daripada bawah ni. Kalau bawah ni sama kosong, maka dapat negatif 2. Jadi semua nombor kecuali negatif 2. Yang keempat, kalau kita jumpa y sama dengan 3 per square root. Okay. 3 per square root. Maka domain dia, kita ambil bawah ni je. Kita ambil, kalau ikut syarat kuasa, dia akan lebih besar dan sama dengan negatif 1. Kalau ikut syarat square root di atas, tapi dia di bawah. Bila di bawah, ubah sikit je. Tiada sama dengan. Okay. Ini kalau kita tak nak buat pengiraan lah. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni. Okay. State the domain of hx. Okay. hx. Sir. Ya. Yeah. Ada orang nak masuk. Okay, sekali. Okay dah. Kita teruskan lagi. Okay, untuk kita nak jawab soalan ni, soalan kata state the domain kan? Bila soalan menggunakan perkataan state, sebenarnya dia tak perlu melibatkan jalan kerja. Kalau state, dia hanya bagi tahu jawapan je. Okay. Okay, kalau macam ni kan, kalau saya gunakan syarat tadi, kalau guna syarat square root, maka domain tu adalah, saya akan ambil syarat ni. 2 tolak 3x lebih besar dan sama dengan kosong. Guna syarat ni. Kemudian saya akan ubah, sebenarnya negatif 3x lebih besar daripada negatif 2. Kemudian saya nak jadikan dia yang positif, semua akan berubah. Okay, semua akan berubah. Termasuk simbol ni. So jawapan dia 2 per 3. Okay. Maka domain boleh kita buat macam ni, ataupun kita boleh gunakan dalam bentuk interval. Negatif infinity sampai 2 per 3. So boleh jawab atas atau bawah. Okay. Kemudian untuk range pula ni saya ni tak payah kira. Range ni tengok dia punya basic untuk graf square root. Dia mesti bentuk macam ni. Zas ni kan. Maka dia mesti bermula daripada kosong. Okay. Maka range dia kita gunalah daripada kosong sampailah infinity. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni kan, kamu hanya bagi tahu domain 1 markah, bagi tahu range 1 markah. Itu dah 2 markah. Jadi ni kalau kita nak tunjuk. Tapi dia tak ada markah sini.
Kita nak jawapan je. Sebab soalan dia state, bukan calculate ataupun find. Kalau find, maksud dia ada jalan kerja. Okey, setakat ni ada nak tanya? 2 markah. Okey. Yang saya tunjuk tadi, itu pengiraan untuk domain. Ni yang saya pilih ni biasanya yang keluar dalam exam lah. Okey. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, untuk soalan B, kita nak find GOH. Okey. Maka terus kita buat GOH. Ingat composite function ni kita bermula daripada H. Gantian dia. Maka kita kekalkan G ni, gantikan H. Square root of 2 minus 3x. Okey. Kemudian yang akhir sekali kita akan ganti untuk fungsi G. Okey, G ni sebenarnya kita akan gunakan 1 per x. Sepatutnya 1 per x. Sekarang ni x kita dah berubah. Dia dah jadi bentuk square root. Jadi gantikan x tu dengan square root. Maka inilah kita punya jawapan untuk yang pertama. Okey, jawapan untuk yang pertama. Okey. Kemudian kita nak mencari GOH kuasa 2. Okey, untuk simbol yang ni, hati-hati. GOH squared. Yang ni maksud dia, bukan kita kena kuasa 2 kan H tu. Dia mesti gunakan GOH, OH lagi. Itu maksud dia H kuasa 2. Bukan maksud dia saya dah ada H kuasa 2 ni. Saya kuasa 2 je. Terus dapat H kuasa 2, 2 tolak 3x. Salah tu. Okay? Sebab ini dah masuk dalam composite function. Maksud dia mesti buat. Walaupun H kuasa 2, bukan maksud dia H kuasa 2. Dia kena H, OH. Okay? Maknanya kita akan ganti daripada yang depan sekali. So, kita akan tulis GOH. Yang depan ni adalah H tadi. Kalau ikut soalan tadi, H adalah square root of 2x. 2 minus 3x. Jadi ganti yang depan dulu. Okey, kemudian sepatutnya kita akan ganti H yang kedua pula. Kan, ganti H yang kedua. Okay, masalahnya, yang kedua ni kita boleh gabungkan. Ni, sebab ni kita dah ada tadi. Kita dah ada. Maka tak payah kita ganti H, dah siap, ganti G, tak payah. Kita terus, sebab benda ni dah ada, GOH ni ada, ambil je ni. So, saya akan ambil bentuk dia 1 per square root of, sepatutnya kita gunakan 2 minus 3x. 3x. Sekarang x kita bukan yang ni. Yang x yang ni. X tu dah berubah ni. Dah berubah kepada bentuk square root of 2 minus 3x. Jadi dah double lah dia punya square root. Okay. Jadi kita akan dapat macam ni lah, kita biar jawapan ni. Okay. Kemudian soalan seterusnya dia nak GOH squared 0. Maksud dia gantikan x tu dengan 0. Ni gantikan dengan 0. So nampak je ganti 0. Ni 0. So kita akan dapat 1 over square root of 2 minus 3 square root of 2. Okay. So jawapan kita berhenti di sini lah. Berhenti di sini. Jadi kita tak payah nak buat apa-apa. Okay. Jadi sekarang ini 6 markah kan. Okey, pemarkahan dia adalah yang pertama ia gantikan. Okey, gantikan H. Ni gantikan ni dan jawapan. Settle. Kemudian kamu gantikan ni K1, gantikan. Betul jawapan. Okey, kemudian yang kedua, kamu gantikan nilai 0 tu, dapat K1 J1. Okey, so jumlah dia adalah 6 markah. Okey, kemudian kita tengok soalan yang pertama ni. Kita diberi Hx equals to F 2x plus 3. Okey. Maknanya H ni dia adalah sama dengan fungsi F, tapi fungsi F tu bukan Fx. Dia menggunakannya ni. Maka saya gunakan fungsi F ni, kita gunakan ln
sepatutnya saya akan gunakan ln in bracket 2x. Tapi ingat, x tu dah berubah. X tu dah berubah menjadi yang baru ni. Jadi kita kena gantikan dengan 2x tambah 3. Sepatutnya yang pink ni, dia adalah 2x. 2x. Okay? 2x tolak 1. So ingat yang x ni dah berubah kepada yang baru. Okay? Jadi kalau kita permudahkan, dia akan dapat 4x plus 5. Okay? So kalau kat sini, ini akan dapat K1. Ini 3 markah ni, K1. Kemudian permudahkan dan jawapan. 3 markah. Okey, kemudian seterusnya, find inverse. Okey, find inverse. Jadi terus, ingat kan, untuk nak cari inverse untuk peringkat kita sekarang, integrasi ni, mesti guna kaedah daripada composite function. Jangan guna kaedah di sekolah. Okay? Kita mesti guna kaedah composite function. Maksudnya, kita bermula dengan yang ni. Mesti bermula dengan. Maksud dia, kita akan ambil fungsi h ni. So, daripada h ni, fungsi dia adalah ln 4x plus 5. Okay? Jadi, sekarang ni kita nak cari inverse. Kita gunakan function ni. Ni, sekarang kita gunakan ni. Maksudnya, gantikan inverse ke dalam h. Jadi, sekarang ni, fungsi kita sekarang yang ni. So, saya akan ambil ln tempat x tu kena ganti yang baru. Tempat x ni kena ganti yang baru. Ganti dengan inverse. Itu je beza dia. Yang lain ni kita ambil je bentuk ni. 4x, patutnya 4x plus 5. Dan jangan lupa, dia adalah sama dengan x. Sebab yang ni saya tengah buat ni. Okay? Ni nanti sebelah kiri dia akan jadi macam ni. Kita akan gunakan fungsi h, tetapi x tu ganti dengan inverse. Kemudian, bila kita jadikan inverse ni sebagai tajuk, maka ln ni kita hilangkan. Jadi kita hilangkan, muncullah eksponen. Okay? Kalau katakan saya ada log 2 base 3. Log 2 base 3, hilang log, muncullah 3 kuasa x. Dia akan ikat dia punya base dia. Okey, kemudian kita proses, jadikan inverse ni sebagai tajuk. Maka kita akan dapat eksponen x subtract to 5 over 4. Okey, maka nak cari inverse mesti guna kaedah ni. Kalau guna kaedah lain macam di sekolah, nanti kamu mungkin dapat markah penuh, tetapi kita akan ada kaedah markah kerja kurang sempurna. Nanti sama ada tolak 2 ataupun tolak 1. Jadi untuk lebih selamat, saya galakkan mesti guna kaedah ni. Sebab kalau guna kaedah di sekolah, nanti kita akan ikut keputusan mesyuarat. Kalau katakan kita punya ketua pemeriksa, dia tak nak terima langsung, maka kamu akan dapat markah kosong. Walaupun jawapan dia betul. Okay? Jadi kita tak payah ambil risiko, gunakan kaedah. Cuma kena ingat yang sebelah kanan ni tak perlu kita tukar apa-apa. Dia cuma formula je. Kalau nak cari inverse, h dalam dia inverse samakan dengan x. Okey? Okey, kemudian kita dah ada inverse. Dah selesai. Kemudian soalan apa lagi? 1/4. Okey, soalan seterusnya. Dia nak apa? State the domain. Nampak? Soalan dia state the domain. Bila jumpa perkataan state, maka kita tak payah kira sepatutnya. Kita hanya nyatakan domain dan range. Okay. Jadi kalau untuk domain of inverse, dia sebenarnya dia sama dengan range of h. Range of inverse, dia adalah sama dengan domain of h. Fungsi asal. Okay. Jadi kita tengok balik kita punya soalan tadi dia nak apa? Dia nak domain and range. Okay. So domain ni kita katakan saya refer pada sini kan. Kalau kita refer pada sini, ni kalau saya lakarkan ni. Kan, kalau saya lakarkan. Hari tu kan saya dah bagi graf ikut tapak tangan kanan kan.
Nanti kamu boleh tengoklah tapak tangan kanan tu, graf lon tu mesti dibentuk macam ni. Kan dia mesti bentuk macam ni kan. Cuma pintasan dia adalah jangan langgar negatif 5/4. Okey, maksud dia kalau ikut lebih tepatnya dia ke sini lah. Dia ke sini. Jangan langgar sempadan ni negatif 5/4. Okey, kalau ikutkan asalnya kita punya domain, kalau daripada punca soalan, domain kita ni adalah bermula daripada negatif 5/4 sampailah infinity. Kalau kita refer daripada ni punca soalan ni. Kemudian range kita, disebabkan dia graf log, maka range dia daripada negatif infinity sampailah positive infinity ataupun real number. Okay. Jadi untuk nak jawab soalan state domain of inverse and state the range of inverse, maka yang ni kamu tukar je. Ini untuk range inverse, yang ni untuk domain of inverse. Okay. So kita tukar je. Maka yang ni, Tadi saya buat apa tadi? Range of hash. Yang ni tadi kan. Yang ni tadi pastikan negatif 5/4 tak termasuk. Sebab dia berada pada vertical asymptote. Tak termasuk. Okey, boleh startkan ni. Boleh, sir. Okey, faham Okey. Maknanya kalau kita nak cari domain of inverse ataupun range, kita boleh refer pada punca asal function kita. Kemudian soalan berikutnya, dia mesti suruh lukis graf. Kan, ini tadi 4 markah. Okey, untuk lukis graf, yang ini banyak kali saya ingatkan ni, hx, fungsi asal kita adalah ln for x plus 5. Okey. Kemudian sebenarnya inverse pun sebenarnya ada juga tadi kan. Kalau kita ikut tadi, inverse tadi kita dapat 1/4 eksponen x tolak 5. Okey. Bila kita nak lukis graf, kan, tapi pada paksi yang sama, kita kena buat pilihan. Kita tak perlu rujuk, bila kita nak lukis, tak perlu rujuk dua-dua function ni. Kita pilih satu je. Tengok kamu mahir lukis apa. Kalau mahir lukis log, mulakan daripada ln ni. Kalau mahir lukis graf daripada eksponen, lukis daripada eksponen. Kamu pilih salah satu. Tak payah kita lukis graf, rujuk kepada dua-dua function ni. Kita pilih satu je yang kita rasa mudah untuk lukis. Okay? Katakan saya pilih yang pertama lah. Saya nak lukis tapi saya pilih fungsi yang pertama. Okay, so ingat dalam kuliah macam mana saya nak lukis graf ln. Step yang pertama saya andaikan hx tu kosong. Maka ln, ini step-step untuk kita lukis graf untuk ln. Okey, kosong. Maka ingat macam tadi bila saya hilangkan ln, base kita adalah i kuasa kosong. Ni adalah satu ni. So, kita boleh kira x tu sama dengan ini akan jadi negatif 4. 1 tolak 5. So, tolak 4/4 je tolak 1 lah. Okay. Jadi, kalau kita lukis, dia akan jadi negatif 1. Betul, negatif 1. 1 tolak 5 tolak 4. Okay, betul. Okay, kemudian yang kedua. Yang kedua, bila ln dia mesti ada vertical asymptote. Vertical asymptote ni mudah je kita akan ambil dalam ln tu. Tapi tak ada. Tak payahlah kita detail macam kita belajar limit tu. Okay. Sampai kita kena buat limit kiri kanan apa semua kan, tak payah. Ini kita cuma nak garis je. Okay. Nanti 5/4. Okay. Kemudian yang ketiga, kita kena nak tentukan dia berada di mana, sekuan mana. So yang pertama refer pada apa tanda untuk x. So letak kan, kalau tanda dia positif, letak positif. Apa tanda untuk sebelum ln? Sebelum ln, tanda dia adalah positif juga. Okay. Kalau kita bincang eksponen, maka yang kedua ni rujuk tanda sebelum eksponen. Contoh katakan
Y equals to negative E kuasa 3X. Okay. Maka sekuan mana? Yang pertama rujuk pada X. Positif. Yang kedua rujuk pada sebelum eksponen. Okay. Ini menentukan kita nak lukis daripada mana. Okay. Jadi kita lukislah. Okay. Okay. Katakan saya lukis. Ni. Katakan saya lukis ni. Okey, berdasarkan maklumat ni, saya kena lukis pada X sama dengan negatif 1. Okey, katakan di sinilah. Maksudnya graf kita mesti langgar sini. Kemudian vertikal negatif 5/4. Negatif 5/4. Okey, ini saya tak ikut skala ni. Kemudian bermula daripada sekuan yang pertama. X positif, Y pun positif. Ini tadi sepatutnya ini. Masa lukis, pastikan label kena lengkap. Pastikan betul. Okey, kemudian saya lukis dia punya sempadan. Okey, ni. Maka kita punya graf. Set kat sini ni positif, Y pun positif. Ni. Ni kita punya graf ulangan kita. Okey, ini adalah graf yang pertama. Graf kita yang pertama. Okey, graf kita yang pertama. Ini lebih kurang ni. Okey, kemudian untuk graf inverse pula, ini saya betulkan sikit ni. Saya turunkan sikit. Okey. Ini adalah graf HX. Okey, kemudian kita nak lukis graf inverse pula. Okey, graf inverse tak payahlah kita rujuk kepada graf yang ni. Function ni tak payah. Kalau kita rujuk pada function ni, kamu kena ulang ni step ni 1, 2, 3 untuk eksponen. Jadi apa yang kita buat? Kita akan buat satu garis Y sama dengan X. Dia bertindak sebagai cermin. Okey, katakan sini. Ini kita punya cermin. Ini adalah garis Y sama dengan X. Okay. Jadi sekarang ni kita nak lukis inverse. Okay, cara dia, kalau di sini X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Maka inverse dia adalah Y yang bertukar jadi negatif 1. Ada macam tu. Kemudian, kita ada satu lagi nilai X. X sama dengan negatif 5/4. Maka Y itu akan jadi negatif 5/4. Ni sebab saya tak ikut skala ni. Okey. Kita ambil apa nombor yang kita nampak. Katakan negatif 1, apa pantulan dia? Kalau negatif 5/4, maka Y sama dengan negatif 5/4. Okey, yang ni saya lukis ni. Ini dia punya sempadan. Okey, betul lah. Lebih kurang Okey, jadi saya pantulkanlah. Okay, dia mesti bersilang ni. So, saya akan buat. Saya guna dulu. Okay, so saya akan lukis. Betul lah. Yes. Kalau kita nak check, yang ini pantulan dia, ini macam cermin ni. Ni pantulan dia ke sini. Betul lah. Kemudian, yang ni pantulan dia ke sini. Betul. Maka yang ni pantulan dia ke sini. Maka ini adalah graf inverse. Jadi nanti dalam exam nanti kan, pastikan kamu punya label. Yang pertama, untuk markah yang pertama, R yang pertama, bentuk betul tak? Bentuk dia mesti ada gambar ikan ni. Bentuk satu. Yang kedua, pintasan yang penting-penting ni mesti ada. Jangan katakan ini saya tak tulis negatif 1. Saya tulis yang ni je, tak lengkap. Maka R yang kedua, markah yang kedua, pastikan pintasan mesti ada. Pintasan yang penting tu mesti ada. Okay? Yang ini pilihan. Ini kalau nak kira, kalau tak nak, tak apa. Yang paling penting yang ni. Okay? Kemudian R1 lagi, sebab graf biasanya 3 markah. Satu lagi kena complete, kena label. Maksud dia
function ni graf apa? Label kan. Hx, ni kena label kan? Yang ni pun label kan? Ini graf apa? Jangan biarkan kosong. Mesti ada label inverse. Kemudian label paksi. Paksi x dan y. Pastikan semua label kena lengkap. Baru dapat R1. Okay? So R1 yang pertama tadi ada bentuk ikan. R1 yang kedua, pintasan yang betul-betul ni ada tak? R yang ketiga, semua label pastikan ada termasuk paksi X dan Y. Kalau tak ada X dan Y, maka R1 ni akan hilang. Sedangkan yang lain kamu dah label, tertinggal pula yang ni. Maka R1 ni hilang. Okey? Boleh faham? Hello? Faham sir? Okey, bagus. So soalan graf memang macam ni. Bentuk dia memang macam ni. Ya, pastikan kamu boleh buat. Sekarang ni kita nak determine the continuity. Maksud dia kamu mesti kalau kita nak determine ataupun show, pastikan dia ada tiga perkara yang kamu kena buat untuk nak tunjukkan dia adalah continuous. Yang pertama, kita kena tengok balik nota. Yang pertama, kalau sempadan dia 1 ataupun dia bagi tahu ni X sama dengan 1, maka pastikan F1 define. Maka syarat yang pertama lepas. Okay. Syarat yang kedua, pastikan limit. Okay, limit X approaches yang dibincangkan mesti exist. Exist ni dia tak boleh exist gitu je. Dia kena tunjukkan kiri dengan kanan sama tak. Dia mesti melalui proses dua ni. Tak boleh terus kita beritahu exist, tak boleh. Mesti melalui kiri berapa, kanan berapa. Tunjukkan nilai itu sama. Baru kita boleh buat kesimpulan. Yang ketiga, adakah jawapan yang pertama? Jawapan yang pertama itu adalah F1. Sama dengan jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua itu adalah limit X approaches 1. Okay, contoh katakan, satu kiri saya dapat 3. Satu kanan pun saya dapat jawapan dia 3. Maka sini 3. Okay. Katakan yang define tadi pun 3 juga. 3 sama dengan 3. Maka 3 syarat lepas. Baru kita boleh buat kesimpulan Fx is continuous at x equals 1. Okay. Jadi kita mulakan dengan step yang pertama. Saya kena kira F1. Bila kita guna F, pastikan mesti guna sama dengan. Sama dengan. Wujud range yang ada sama dengan. Jadi mestilah guna di bawah. Okay. Sama dengan negatif 2. Nampak je nombor terus. Ini adalah define. Nampak je nombor. Okay. Kalau katakan kita tengok, bila dah ganti nilai, dapat, katakan contoh, 5/0. 5/0 kamu dapat. Maka kesimpulan dia undefined. Tak ada jawapan. Bila undefined, maka terus tak payah buat 2 dan 3. Terus buat kesimpulan discontinuous. Sebab syarat pertama tak lepas. Okay? So yang untuk kat sini kita kena teruskan. Syarat yang kedua tadi kita nak tunjukkan exist. Tetapi mesti melalui proses kira satu kiri. Okay, satu kiri. Bila bincang kiri kanan, baru kita ambil less than ataupun more than. Okay, kalau kiri gunakan less than. Kalau kanan gunakan more than. Rujukan kita ni. Okay, rujukan kita. Jadi sekarang ni untuk X approaches 1 from the left. Maka rujukan kita less than 1. Less than 1. Maka ambil negatif 2. Disebabkan tempat X tu tak ada. Maka kekalkan jawapan dia negatif 2. Tengok pula nilai limit X approaches 1 from the right. From the right ni maksudnya rujukan kita adalah more than 1. So cari yang more than 1. Ambil lah yang pertama. X kuasa 2 tolak 1. Ni X kuasa 2 tolak 1 per 1 tolak X. Okey. 1 tolak X. Kemudian kamu gantilah terus. Ganti. Bila ganti dia macam kosong per kosong. Jadi nak dapatkan jawapan dia mesti fakturkan. Sebab dia dapat kosong per kosong. Ni nanti kamu cek lah ni. Okey, ini pun dalam exam selalu macam ni. Biasa dia kena sama dengan di atas. Sekarang ni dia macam sama. Jadi hati-hati bila kita cancel ni. Cancel boleh tapi jangan lupa dia ada
berbeza sebanyak negatif 1 kan. Okey, lepas tu kamu gantikan. So kita akan dapat negatif 1 darab dengan 2. Sama nilai dia. Maka untuk syarat yang kedua ni, bukan kita nak tengok yang ni, kita tengok nilai yang sama tu. So limit x approaches 1. Jangan bincang kiri kanan. Terus x approaches 1. Kita nak tengok yang ni, bukan kiri kanan. Okey, fx. Nilai yang sama tu kamu tulis. Negatif 2. Okey. Kemudian step yang ketiga, kita tengok jawapan yang pertama tadi dengan jawapan yang kedua. Sama. Sama tu bagi tahu berapa nilai yang sama. Bila sama, maka tiga-tiga syarat cukup. Okey. Maka kita akan buat kesimpulan therefore fx is continuous at di mana x equals to 1. Okey. Itu cara kita nak show. Okey, setakat ni ada nak tanya? Okey tak? Okey, sir. Boleh. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Yang kedua, biasa soalan ni dia akan melibatkan kita nak show continuous. Satu lagi kita nak cari constant tapi gunakan syarat continuous. Jadi dua bentuk soalan biasa dalam exam. Jadi pastikan boleh kuasai yang dua ni. Okey. Okey. Tadi kita tengok tadi kalau kita nak show. Okey. Tadi kalau kita nak show, mesti nak show continuous. Mesti buat yang pertama apa, yang kedua apa bendanya yang kita buat tadi. Okey. Tetapi kalau kita nak cari constant, kita kena buat pilihan. Biasanya pilihan kita sama ada gunakan syarat yang kedua atau syarat yang ketiga. Dia kena pilih salah satu. Okey. Dia mesti buat pilihan sama ada 2 atau 3. Ini untuk cari constant. Kalau nak show, tiga-tiga kena buat. Tapi kalau nak cari constant. Nak cari constant, kan? Nak cari constant, mesti pilih syarat kedua atau syarat yang ketiga. Syarat yang kedua ni, tengoklah kita punya sempadan. Katakan saya bincang 3. Maka limit 3 kiri samakanlah dengan limit 3 kanan. 3 kanan. Okey? Ataupun mungkin kita akan cari constant tetapi dengan menggunakan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ni, contoh kita akan gunakan F3 sama dengan limit. Ini tengok balik kita punya syarat kalau kita nak show continuous. Kalau nak cari constant, pilih yang kedua atau yang ketiga. Okey? Cuma panduan dia, kadang kita tak tahu ni dalam exam nanti, nak cari constant nak guna mana ni? 2 ke 3? 2 ke 3? Kan? Tak settle. Jadi untuk panduan, kita akan gunakan syarat yang kedua. Kalau range soalan tu, tengok macam yang sebelah sini, yang sebelah kanan ni, kalau dia ada guna simbol lebih besar, lebih kecil, simbol range ni besar dan kecil, maka gunakan syarat yang kedua. Kalau syarat yang ketiga ni kita akan gunakan nak cari constant. Kalau katakan fx tu dia beri fungsi ada 2, tapi dia punya range tu dia akan gunakan satu sama dengan, satu lagi not equal. Kalau soalan tu menggunakan simbol yang macam ni, maka nak cari constant, pilih nombor 3 ni. Maksudnya kita jangan guna limit kiri kanan, ambil F3 sama dengan limit x approaches 3. Okay? So macam soalan ni lah. Soalan ni kan kita nak cari constant, tapi kita punya range ni dalam bentuk lebih besar lebih kecil, maka mestilah guna syarat yang kedua. Okay? Bila syarat yang kedua, kita bergantung kepada sempadan. Okay, sempadan kita ada 2 nilai.
X sama dengan 3. Maksudnya kita ada 3 kiri, ada 3 kanan. Okay, satu lagi kita ada 5 kiri, 5 kanan. 5 kiri, 5 kanan. Okay, katakan ni saya gunakan syarat kedua. Limit X approaches 3 from the left. Okay. Untuk yang ni, pilih. Okay. Rujukan kita adalah less than 3. 3 kiri ni maksudnya rujukan kita adalah less than 3. Cari less than 3. Less than 3. Maka gunakan fungsi yang pertama. Jadi kamu gunalah AX kuasa 2 tambah 2. Ingat kita kuasa yang negatif ni, kuasa ni untuk menentukan nak pilih fungsi mana. Kita ada 3 pilihan. 1, 2, 3. Kuasa ni menentukan kita boleh pilih yang mana. Kalau katakan 3 kuasa negatif, rujukan kita adalah less than 3. Less than 3. Dia takkan pergi ke tempat lain. Okey, kemudian yang kedua, kita mesti ambil samakan dengan limit approaches 3 from the right. From the right. Okey. From the right ni, maksud dia adalah kita rujuk kepada more than 3. Rujuklah more than 3. Ini nampak, kalau kita baca pada nombor, dia adalah less than. Sebenarnya kita mesti baca bukan daripada nombor. Mesti baca daripada X. Kalau baca daripada X, ini adalah X more than 3. Pilihlah ni. BX tambah 1. Okey, kemudian kita gantikan nilai X ni. Kita gantikan nilai X dengan 3. So, 9A tambah 2. Ini ganti dengan 3, 3X. 3X, 3B. Tambah 1. Okey, ini kalau kita selesaikan ni, 9A. Okey, katakan saya tulis 9A tolak 3B sama dengan negatif 1. Okey, selesai yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada juga 5 kiri dan 5 kanan. Okey, so kita ambil 5X approaches 5 from the left. Okey, 5 kiri, maksud dia less than 5. Rujukan kita less than 5. Gunakan BX tambah 1. So kita ambil lah. BX tambah 1 equals to limit X approaches 5 from the right. From the right ni rujukan kita adalah more than 5. Cari range more than 5 ni. Sama dengan 4. Okey, jadi kita akan gantikan X ini dengan 5. Gantikan X tu dengan 5 saja. Ni kita gunakan 5 saja, tak termasuk kuasa negatif. Okey. Jadi kita akan tulis 5B tambah 1 sama dengan 4. Sebenarnya daripada sini kita akan dapat nilai B itu adalah 4 tolak 1, 3. 3/5. Okay, nanti kamu pilihlah daripada equation yang pertama. Ini 3/5 kan. Kamu gunakan yang tu, kamu akan dapat nilai A sama dengan 4/45. Oh. 4/45. Okey dah, selesai tu Okey, boleh faham? Faham, sir. Jadi, koordinat yang dia bagi tu tak ada apa-apa lah, sir. Itu cuma nak ganggu kita punya emosi. Dia tak ada apa. Sebab, Okay. katakan saya buat gambaran ya. Okey, sekarang ni fungsi kita sekarang ni dia adalah less than 3 ada fungsi. Kemudian kita punya sempadan yang berikutnya, kita 3 kanan pun ada fungsi juga. 5 kiri ada, 5 kanan ada. Kemudian soalan dia letakkan dia punya interval dia daripada negatif 1 sampai 6. Masalahnya, walaupun dia letak interval yang macam ni, masih dalam kita punya kawasan function kita. Semua ada. Function dia bagi ni, semua ada termasuk dalam dia punya range dia. So, tak ada masalah. Okey. Sama juga kadang-kadang soalan dia bukan guna ini, dia akan guna negative infinity sampai infinity. Ini kalau kita tak pandang pun tak ada masalah. Sebab memang tiga-tiga fungsi ni ada dalam kawasan ni. So, tak ada masalah. Okey. Jadi sebenarnya yang ini hanya untuk melengkapkan dia punya statement je. Okey. Kalau kita tak tengok pun tak apa.
Okey. So dia tak dikesan pun. Okey, sir. Okey, settle. Yang lain ada lagi soalan? Okey, settle itu 6 markah. Kita teruskan soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okey, parametrik. Okay, saya ambil semualah, senang. Okey. Okey, untuk yang ni. Untuk soalan parametrik ni, dia bentuk dia sama aja. Soalan parametrik ni dia mesti tanya find dy dx. Find dy dx. Itu yang pertama. Kemudian dia mesti tanya second derivative. Biasa soalan dia memang dua ni je. Okey? Jadi kamu kena biasakanlah. Memang ini je bentuk soalan dia. Okey, kita tengok soalan yang pertama. X sama dengan t over 1 minus t and y equals to 1 plus t. Okey. Bila nak cari dy dx yang pertama, kita perlukan dx dt. Cuma kena hati-hatilah. Dx dt ni dia melibatkan fraction. Bila fraction dia ada bahagi atas bawah. Maka bila kita nak differentiate mesti guna quotient rule. Dia tak semudah tu kita nak differentiate. Okey, jadi saya letak sebelah ni. Okey, yang pertama letak t. Yang ini saya lebih suka guna kotak ni. Sebab tak melibatkan formula. Tapi kalau kamu nak gunakan uv boleh. Dalam exam dibekalkan formula quotient rule. Okey. Ataupun tak nak guna formula terus table je. Pastikan mesti bermula daripada sebelah kanan. Bahagian atas sebelah kanan. Jangan terbalik. Quotient dia kena ikut aturan dia. Mesti mula pada sebelah kanan. So kalau saya darab ni dapat 1 tolak T. Dan quotient dia mesti tolak. Formula dia tolak. Kemudian saya darab sini pula. Negative T. Okey, bahagi dengan 1 tolak T semua kuasa 2. Okey, ni kalau kita check ni 1 tolak T. Okey, ni tolak T tambah T. Macam kosong. So, tinggallah. Kuasa 2. Settle. Untuk yang kedua pula. dy dt. Yang ni tak payahlah guna product rule ataupun quotient rule. Dia sebab dia satu je. Differentiate T satu. Dah, settle. Kemudian, bila kita nak dapatkan jawapan dy dx. Kita tengok sekarang ni kita ada variable x, y, kemudian satu lagi t. Bila ada variable ni, tiga ni, dia mesti guna chain rule. Okay? Maksudnya saya akan gunakan dy over dt darab dt over dx. Okay, dy over dt ni, kalau kita tengok bila kita dah create chain rule punya formula, pastikan kita kena semak. Pastikan bila kita cancel kanan ni, mesti dapat dy dx sama sebelah kiri. Maka formula kita betul. Okay, kadang-kadang kita tengok, rasa macam formula betul. Tapi kita kena semak. Cara dia cancel dt ni, mesti dapat sebelah kiri. Okay, kemudian kita gunakan dy dt kita tadi dah ada. Satu, ini tadi. Darab dt dx. Ini kena hati-hati lah ni. Okay, kena hati-hati sebab dalam formula kita ni dia terbalik daripada yang kita cari tadi. Dia terbalik. Maka yang ni kamu kena terbalikkan. Okay, terbalikkan. Maksudnya saya akan ambil 1 tolak T kuasa 2 per 1. Ini saya nak tunjukkan dia terbalik. Kalau dah mahir tak payah tulis per 1. Okay, maka jawapan akhir kita adalah 1 tolak T kuasa 2. Okay, boleh? Yang ni? Boleh, sir. Boleh, okey. 1 tolak T. Okey, ni skema pun salah juga ni. Dia jawapan dia in bracket 1 minus T all square. Okey. Okey, kemudian kita nak cari apa lagi? Cari second derivative. Okey. Untuk nak cari second derivative, soalan yang kedua ni. Second derivative, sebenarnya formula dia adalah kita dah ada dy dx. Tetapi kita differentiate lagi. Itu cara penulisan dia. Kita differentiate dy dx.
Okay. Itu yang pertama. Tetapi ingat itu bukan jawapan. Dia mesti bersama dengan ni. dt dx. dt dx. Okay. Kalau tak ada yang merah ni, maka jawapan dia salah. Okay. Yang ini maksud dia penulisan kita differentiate daripada dy dx. Okay. So, saya teruskan ni sama dengan. Okay. Saya differentiate pada sini. Turunkan kuasa, tolak 1 daripada kuasa, tinggallah 1. Differentiate ni mereka. Ini semua yang saya buat ni, saya differentiate ni. Saya differentiate ni. So, dapat. Ini maksudnya saya guna power rule ni. Okay, power rule. So, ingat power rule ni ada 3 step. 3 step. Kalau ada kuasa, turunkan kuasa. Ni 1. Kemudian step yang kedua, kuasa yang baru kurang 1. Daripada 2 dah tinggal 1. Kalau katakan daripada asalnya 10, dia dah jadi 9. Kalau asalnya 8, dia akan jadi 7. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, differentiate in bracket. Ini yang dah panggil power rule ni. Ada 3 step. 1, 2, 3. Dia mesti ada 3 step. Kalau buat 2 step, salah. Dia mesti ada 3. Okey, kemudian darab dengan darab dt dx. Okey, dt dx kita boleh ambil daripada sini tadi. Ataupun rujuk daripada punca yang asal. Okey, saya salin je sebab kita dah ada ni. Okey, maka jawapan dia adalah negatif 2, 1 tolak t kuasa 3. Okey, untuk yang di sini soalan dia, soalan apa? Second derivative kan? Okey, maka jawapan dia ni lah. Negatif 2 t kuasa 3. Okay, sama juga skema ni salah juga. Negatif 2 in bracket 1 minus t cube. Okey, betul. Selesai. Okey. Setakat ni ada apa nak tanya? Sebelum kita teruskan. Untuk soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, find dy dx when x equals to negative 2. Maksud dia dy dx. Okay, saya salin balik. Tadi kita punya, okay, saya salin balik untuk A2 ni. Dy dx yang asal adalah sama dengan mana tadi? 1 minus t all squared. Okay, 1 minus t all squared. Okay. Soalan bagi tahu x sama dengan negatif 2. Masalahnya ini bukannya x, ini adalah t. Okay? Ini adalah t. Maka kita kena dapatkan nilai t tu. Maksudnya jangan terus kita ganti x sama dengan t3. Kita kena tengok daripada x yang asal ni t over 1 minus t. Kita gunakan maklumat x sama dengan negatif 2. Gantikan negatif 2 sama dengan t per 1 tolak t. Okey, daripada sini nanti kamu darab silang. Darab silang, ni saya ringkaskan ni. Saya darab silang. Nanti kamu akan dapat nilai t tu 2. Ni kamu proses nanti. Dapat t sama dengan 2. Betul tak? Darab silang. So kita dapat negatif 2 tambah 2t sama dengan t. Maka t sama dengan 2. Okey. Bila ada t, barulah kita boleh cari dy dx. 1 tolak 2 kuasa 2. 1 je mana. Okay. Jadi kalau ikutkan sini, kita punya markah kena cari ni dulu. Okay, kita akan cari, kemudian ganti dan jawapan. So, 3 markah. Okay. Jadi, walaupun dia beri x, tapi kita tak boleh ganti terus dalam dy dx. Mesti cari nilai t. Okay. Yang ini kita akan differentiate terus. 27 equal to 0. Okay. Kita nak cari dy dx. Kita differentiate terus. Ini kalau differentiate terus, dapatlah 2x. Settle. Tapi untuk yang ni, dia tak boleh kita differentiate dapat terus dapat jawapan. Tak boleh. Dia mesti melalui proses product rule. So, kamu kena buat product rule. Okay. For and dy dx. Okay. Jadi untuk yang ni dia mesti melalui proses product rule. So saya kena tambah
Gunakan product rule, darat silang for y, kemudian tolak for x, dy dx. Ini maksud dia saya differentiate ni. Differentiate ni. Kemudian saya sambung lagi. Ni dapat 2y dy dx. Kemudian yang lain tu kosong lah. Okay, soalan tanya apa? Find dy dx when x equals to -3. Okay, dia punya soalan dia, kita kena tengok soalan ni dia tak bermula dengan find dy dx. Maka kalau soalan dia macam tu, kamu kena proses jadikan dy dx sebagai tajuk. Tetapi soalan kita sekarang ni, find the value. Terus dia nak value je. When x equals to -3. Okay. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, tak payah kita proses jadikan dy dx tu sebagai tajuk. Kita ganti je terus. Okay. Masa kita nak ganti ni, kita kena tengok jugalah. Maklumat kita hanya x saja. X saja yang kita ganti. Tetapi dalam kita punya equation ni, termasuk y. Jadi kita jangan ganti dulu. Kita kena cari berapa nilai y. Okay. Jadi kita stop dulu kat sini. Kita patah balik kepada yang asal ni. Tujuan dia nak tahu berapa nilai y. Okey, ni salah ni. Okey, ni saya salin balik daripada punca soalan. Okey, kita gunakan bila x sama dengan -3, kita akan dapat 9 tolak 12y tambah y kuasa 2 tambah 27. Okey, nanti kita akan dapat dua jawapan, dua nilai y. Ini saya ringkas sekali, saya bagi jawapan je. Okey, satu jawapan je nasib kita baik. Okey, satu jawapan. Kalau guna kalkulator pun kita akan dapat satu nilai jawapan y. Okey, daripada situ kamu gunakan dua nombor ni, barulah ganti yang kita stop tadi. Katakan bersama kamu lah. Okey. Jadi kita teruskan from equation 1. Substitute x equals to -3. So yang pertama dapat -6. Tambah ini akan jadi 6 kali 4, 24. Tolak 6 kali 4, 24 juga. X kita -3. So -12 ada luar negatif, jadi positif 12. Dy dx. Tambah y kita 6, so 12 dy dx. Okey. So kita ganti je. X dan y ni kita ganti. So kita dapat yang ni, nanti kamu proses jadikan dy dx sebagai tajuk. Saya bagi jawapan je. Dy dx. Berapa pula dy dx tu? Dy dx. Mana ni dy dx? Berapa? Saya dapat kosong je. Kosong. Okey, kalau gitu saya kena habiskan juga ni. Okey, katakan saya tunjuk sikit lah. Okey, ini adalah 24. Betul? 24. Yang lain ni saya bawa ke sebelah kanan. Okey, yang ini dapat berapa ni? Ini dapat 18. Betul? Kan? Maka dy dx sama dengan, matikanlah ni. Ini berapa? 6 kali 3. So 18 dengan 24 berapa? Matikan. 3/4. Nanti 3/4. Bentuk yang dibincangkan adalah kon. Kon. Ini kon. Berarti kon. Nampak je kon tu, maka formula untuk volume. Terus. Volume equals to 1/3 pi r squared. Itu dia punya formula asal dia. Nampak je volume r squared h tertinggal. Okey. Ni soalan apa ni? Okey, betul kan? Kod. Ni betul ni set 3. Betul kan soalan tu kan? Soalan betul. Betul. Kenapa pula? Skema punya 1/3 pi r kuasa 2h. Okey.
Okey, betul. Okey, kemudian sekarang ni soalan dia nak show V sama dengan, maksud dia kita tengok formula ni tak ada pun R kuasa 2, tak ada kan. Maka maksud dia R tu kita kena tukar. R ni kena tukar. Dengan cara kita dapatkan maklumat ni. Kalau saya buat R over H, R kita adalah 16. H kita adalah 24. Daripada sini kamu tukar R sama dengan ini 4 per 6. Berapa kita dapat? 2/3, betul? Dah silap. Kan 2/3 kan? So tukarlah 1/3 pi. R kuasa 2. Letak sini 2/3 H kuasa 2. Okey, nanti terus dah dapat. Okey, ni 4/9. So dapatlah 4/7. Okey, dah macam tu je. Selesai untuk sini, dapatlah 4 markah. So ini kamu dapatkan ni 1 markah. Okey, kemudian kamu gantikan proses K1G1. 4 markah. Senang je kan? Tengok soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan yang terakhir. Kemudian, betul? Okey, sekarang ni water ni kita akan masuk ke dalam container tu kan? Okey, when the height, okey, betul. The surface of the water has radius R. Okey, betul. Tengok soalan yang kedua. So, ini dah habis. Tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni saya besarkan ni. Okey, kita tengok dia punya ayat dia. Kita tengok dia disebut perkataan rate. Rate ni maksud dia d over dt. Tangkap dulunya perkataan rate tu d over dt. Tapi penulisan differentiation dia tak lengkap dengan hanya tulis macam ni. Dia mesti ada jiran sebelah dia. So kalau kita nak tahu, tengok unit dia. Ini merujuk kepada unit volume. So dv dt dia tu 8 cm cube per second. Soalan dia find the value, find in terms of pi. The rate, maksudnya ini soalan dia. Rate maksudnya d over dt. Tapi dia tak boleh lengkap macam ni. Dia tak boleh d over dt. Tengok dia apa dibincangkan. H. Maka kita kena tulis dh dt berapa ketika h sama dengan 12. Okey? dh dt. Okey. 4 markah. Okey, untuk soalan ni kita ada 2 kaedah. Sama ada kita gunakan gabungkan dengan formula volume ataupun kita differentiate terus. Okey, tadi kita dapat tadi R sama dengan 2/3H. Saya ambil ni R sama dengan 2/3H. Okey, ataupun saya jadikan H sebagai tajuk lah. Ni saya tukar ni. Kalau saya jadikan H sebagai tajuk, dia akan jadi 3/2R. Okey, betul kan? Okey, daripada sini kita differentiate respect to T. Kita differentiate terus. So kita differentiate je. Ini kita bayangkan X, maka dapatlah 3/2. Tetapi dalam R ni mana ada T? Maka kita kena tambah dr over dt. Dr over dt. Okey, kita ada tak dr over dt? Mana tadi? Dr over dt kita ada tak? Kita dah cari belum? Belum ada ya? Tak ada. Oh, tak ada. Yang kita ada dv dt ya? Okey.
Kalau ada, maka kaedah ni lebih mudah. Okay. Kalau tak ada, maksud dia, ni tadi ni saya tunjukkan kalau kita ada maklumat DRDT. Ni metod yang pertama lah. Okay. Untuk soalan ni, metod yang pertama ni tak sesuai. Kita teruskan metod yang kedua. Okay, metod yang kedua ni, kita gunakan chain rule. Kita nak dapatkan DHDT. Okay, DHDT, kita ada H, kita ada T, kita ada V. Maka kita mesti gunakan chain rule. Ni kalau macam ni, 3 je variable mesti guna chain rule kalau kita nak differentiate. Okay, maka kita akan gunakan dH over dV, dV over dt. Okay, dan kita check formula kita, bila saya cancel dV, dia mesti dapat sebelah. Okay. Kemudian kita punya dV dH. Okay, saya kena ambil dulu. Okay, kita cari dulu. V kita adalah yang tadi, yang kita dah show tadi. Apa yang kita show tadi? 4/7. Pi H kuasa 3. Kalau saya differentiate, dapatlah yang kita cari ni. Kan? Okay, ni kalau saya differentiate, turunkan 3 jadi 4/9. 9 pi H kuasa 2. Okay, tetapi soalan tadi dia bincang H sama dengan 12. Kan? Ni kamu gantikan H sama dengan 12. 4/9 pi 12. Okay, ni cuba kamu guna kalkulator berapa ni? 144 darab 4/9 darab pi. Dapat berapa? Cuba kira. Yang pi ni tak payah ganti. Tukar je. 64 pi, sir. 64 pi, betul? 64 pi. Okey, katakan betul lah. Okey, kemudian dV/dt. dV/dt dah ada. dV/dt dah ada 8. Okey. Maka kita sambung balik kita punya yang kita nak cari tadi, dH/dt. Okey, saya sambung dH/dV. dH/dV tadi dia boleh ambil daripada sini tapi tak boleh ambil terus. Kena ambil 1 per. Okey, kemudian dV/dt yang tadi 8. 8 apa tadi? 8 je. 8 je. So jawapan dia 1 per 8 pi. Jadi pastikan jawapan dia adalah dalam pi. Soalan minta jawapan dalam pi. F sama dengan 10. And U decrease. Okey, ini sama lah ni. Kita tengok perkataan dia. Ini question lah. Okay, question dia settle. F10. Okay. Kemudian dia punya rate dia. Rate ni maksud dia adalah d over dt. Tetapi dia tak lengkap dengan macam ni. Dia mesti ada sebelah dia. So tengoklah, ini adalah dalam bentuk cm. Tapi dia bincang untuk u. Okay. So du, saya boleh buat du lah. Du dt adalah 2 cm per second. Settle. Kemudian calculate the rate. Okay, rate maksud dia d over dt. Rate. Dia bincang apa? Dia bincang v. Berapa ketika u sama dengan 40. Okay? Okay, jadi sekarang ni kita perlukan dv dt. Okay, jadi sekarang ni saya teruskan. Yang f ni constant. Ingat ya, f constant. Okay. Jadi saya teruskan daripada sini 1 per u tambah 1 per v sama dengan 1 per f. Ni disebabkan kita nak differentiate, maka saya tukar dalam bentuk indeks. Yang ni tak payahlah, sebab ni constant. Kalau katakan yang ni pun adalah function kan, maka saya kena buat f kuasa negati 1. Okay. Ni. So saya differentiate. Soalan nak dv dt. Maka saya kena differentiate respect to t. Ni semua ni kena differentiate respect to t. Okay. Jadi saya akan differentiate dah.
Differentiate, turunkan kuasa dapat negatif. Kemudian tolak 1 daripada kuasa. Okey, maksud dia, kalau katakan ini adalah X kan, maka kita berhenti di sini je lah. Okey, tetapi dalam U ni sebenarnya mana ada T? Bila tak ada, maka dia mesti ada tambahan du dt. Okay. Sama juga untuk yang ni. Differential V, kita bayangkan ini kita differential respect to V lah. Turunkan kuasa dapat negatif. So, kuasa yang baru adalah negatif 2. Sebab dia tolak tu. Sama juga. Masalahnya V ni mana ada T. So, kena ambil dv dt sebagai tambahan. Yang sebelah kanan ni disebabkan ini adalah constant. Constant. Bila ini adalah constant, maka differential mesti dapat kosong. Okay. Okay, jadi kita selesaikan ni. Ini sebenarnya 1 per U ni. Okay, du dt. Ini saya kemaskan balik ni. Okay. Tadi kita ingat kita nak mencari dv dt. Maksud dia saya nak cari ni. dv dt. dv dt. Okay. Yang du dt ni dah ada 2. Jadi gantilah. Ketika U sama dengan 40. Maksud dia, saya tulis sini. Ketika U sama dengan 40. Kemudian kita ada du dt 2. Okay. So, kita gantilah. Jadi, kita dapat negatif 1 per 40 kuasa 2. Du dt adalah 2. Tolak. V kuasa 2. Masalahnya V kita berapa? V, ada tak V? V tak ada kan? Bila tak ada, kamu kena ambil daripada fungsi yang asal ni. Fungsi yang asal ni kamu kena ambil, cari, gunakan U sama dengan 40, cari. Okay. Maknanya yang ni kita kena berehat sekejap. Okay, ni saya nak cari nilai V tu. Nilai V, apa tadi kita punya equation? 1 over U. Okay. 1 over U plus 1 over V. Fokus kita ada tak? Ada. F10. Settle. F10. Okay. So, saya gunakan 1 per 40 tambah 1 per V. Fokus 1 per 10. Okay. Jadi, 1 per V. Okay. Cuba ambil calculator. 1 per 10 tolak 1 per 40. Berapa? Lamanya ke? 1 per 10. 30 per 40. 3 per 40. Yes, 3 per 40. Tetapi saya nak V bukannya 1 per V. Maka V itu adalah 40 per 3. Okey. Daripada situ nanti kita sambung balik kita punya ni. Kita sambung balik. Okey. Ini ada markah ni. Kamu tunjukkan. Ada markah. Okey, saya sambung balik. So, tambahan kita ada tadi V sama dengan 40 per 3. Okey, katakan ini saya namakan dia equation yang pertama lah. From equation 1, saya gantikan. So, negatif 1 per 40 kuasa 2. Du dt 2. Tolak 1 per V. Ataupun saya boleh ambil inilah. 1 per V tapi dia kuasa 2. 1 per V kuasa 2. 40 per 3 kuasa 2. dv dt tak tahu. Sama dengan kosong. Okay. Ini nanti kamu selesaikanlah. Ni kalau kita nak selesaikan ni. 40 kuasa 2. 1600. Okay, yang ni akan dapat negatif 1 per 800 tolak, okay, tolak dengan 40 kuasa 2. Okay, jadi kita akan ambil berapa? 40 per apa? 3. 3 kuasa 2. Yes. Okay.
kita akan dapat 9 per 1600, betul? Okey, maka dV dt sama dengan negatif. Okey, jadi Betul, Sir. okay, macam itulah. Okey. Yang lain ada pernah tanya? Ni saya bagi contoh aja. Okay, bagaimana kita nak kira ni X kuasa 2 tolak 9? Okey. Kalau kita belajar sebelum ni, bila kita nak kira limit at infinity kan, sama ada positif ataupun negatif, kita kan guna peraturan. Kita akan divide by the highest degree of X. Betul tak? Sebelum ni kita belajar, okay, katakan saya ambil contoh lain. Sebelum ni kita belajar, cari nilai 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 1 per. Ini katakan ni kuasa 3. Per dengan 3 tolak 4 X kuasa 3. Kalau kita jumpa soalan yang macam ni kan, kita akan bahagi semua sebutan dengan kuasa yang paling tinggi. Kan? Kuasa yang paling tinggi. Jadi kalau kita tengok sini, kuasa yang paling tinggi kuasa 2. Jadi kuasa 3. Semua sebutan bahagi dengan kuasa 3. Kuasa 3 tambah 1 per X kuasa 3 per 3 per X kuasa 3 tolak 4 X kuasa 3 per. Kan? Kan kita belajar kan? Kalau nak cari limit at infinity, maka kita akan bahagi semua dengan kuasa yang paling tinggi. Itu kita punya kaedah. So dapatlah 2 tambah 3 per X kuasa 2 tambah 1 per X kuasa 3 bahagi semua dengan 3 per X kuasa 3 tolak 4. Bila dah siap kita bahagi, maka kita kena ingat, bila ganti infinity, ini akan dapat kosong, ini akan dapat kosong, ini pun akan dapat kosong. Maka jawapan dia tinggallah 2 per negatif 4. Maka dapatlah negatif 1 per 2. Okay? Secara umum dia, bila nak kira limit at infinity, dia mesti bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Tetapi dia ada syarat. Dia ada syarat. Fungsi atas dan bawah, dia mesti fungsi yang sama. Macam ni, ini adalah polinomial ni. Ni polinomial. Yang ni pun polinomial. Maka, bila atas dan bawah sama bentuk fungsi dia, kita akan pilih kuasa yang paling tinggi. Okey? Tetapi kalau untuk soalan yang ni, dia kena guna kaedah lain sikit. Dia kena guna kaedah lain. Kita nampak di bawah ni adalah X kuasa 2. Paling tinggi X kuasa 2. Kalau nak ikutkan, kita mestilah bahagi semua sebutan dengan X kuasa 2. Tetapi kita jangan lupa, X kuasa 2 ni bukan dia je. Dia bersama dengan X. Dia bersama dengan X. Okey? Jadi untuk soalan tadi, dia lain sikit. Kamu jangan bayangkan dia sama bentuk macam ni. Okey. Tadi apa tadi contoh tadi? Okey, saya start balik. X approaches infinity. 2X tolak 1 per punca X kuasa 2 tolak 9. Okey, untuk dekat sini, jangan guna konsep bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Sebab, nampak je ni. Kuasa dia paling tinggi kuasa 2 tapi dia bersama dengan X. Bersama dengan square root. Maka dia sebenarnya sama dengan positif atau negatif. Bergantung kepada limit yang kita bincangkan. Okey. Macam ni lah. Kan? Maksud dia, square root of X kuasa 2 ni sebenarnya dia bukan X kuasa 2. Dia sebenarnya semua ni sebenarnya adalah X. Atau negatif X. Okay? Kalau nak ikutkan sebenarnya kita bukan bahagi dengan X kuasa 2. Kita bahagi semua dengan X. Okay? Jadi untuk ni, okay, saya pemudahkan dulu. Okay, saya pemudahkan. Ini saya biar dulu.
Step yang pertama, ini selutnya kamu factorize supaya kamu boleh asingkan 9 per. Okey. Ini saya teruskan ni, teruskan. Okey. Untuk yang sekarang ni, yang ni. Yang ni, dekat sini yang kita kena buat pilihan. Ni. Kita kena buat pilihan, nak pilih positif X ke nak pilih negatif X. Bergantung kepada soalan. Soalan bincang negatif infinity. Maka nak pilih yang mana? Positif ke negatif? Positif ke negatif? Square root of X square ni? Negatif. Negatif sebab kita bincang negatif infinity. Kalau katakan soalan dia bincang positif kan? Katakan dia bincang positif. Maka pilihlah yang di atas. Okey? Jadi sekarang ni, yang ni dia akan jadi X. Negatif X. Yang ni. Negatif. Buat video kan. Okey, kemudian yang ni kita akan tulis 1 tolak 9 per X kuasa 2. Okey. Okey, bila kita dah sampai sini, barulah kita kena konsep. Bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Sekarang ni, kuasa yang paling tinggi sekarang ni, yang kita ambil kira adalah X. Bukannya X kuasa 2. X kuasa 2 kalau tak ada square root. Jadi, untuk step berikutnya, kita akan ambil 2X per X tolak 1 per X. Kemudian negatif X per X square root of. Yang ni tak payah bagi. Sebab kita dah wakilkan dekat luar. Jadi sebenarnya sekarang ni limit X approach negatif infinity. Dia akan jadi 2 tolak 1 per X. Ini akan jadi negatif square root of 1 minus X square. Okay. Kemudian, bila kita dah sampai sini, setiap kali ganti infinity jumpa per mesti kosong. Mesti kosong. Ini pun kosong. Maka sebenarnya jawapan dia adalah jawapan 2 tolak kosong. 2. Negatif square root of 1. So inilah kita punya jawapan. Okay. Ini soalan ni selalu keluar dalam exam. Okay. Jadi jangan kamu ingat bila nak kira limit X infinity mesti ambil bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Jangan ingat semua kita kena buat cara macam ni. Okay. Kalau macam ni, okey, sebab atas polinomial, bawah polinomial. Tapi kalau soalan ubah sikit je, atas polinomial, tetapi yang di bawah ni adalah square root. Maka square root tu yang membuatkan kita tak boleh buat terus bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Kena fikirkan untuk square root of X square. Okey. So kena melalui proses ni. Supaya kita akan buat pilihan, ini sebenarnya kena ada negatif X. Okey. Bila kita dah siap, baru kita bahagikan bukan dengan X kuasa 2. Bukan dengan X kuasa 2. Kita bahagikan dengan X. Okay. Sebenarnya tadi kita punya pilihan. Sebenarnya untuk sini tadi kita punya pilihan sama ada pilih X ataupun nak bahagi dengan X kuasa 2. Ya. Tetapi ingat, dia bukan X kuasa 2. Bersama dengan square root. Jadi seolah-olah sebenarnya kita memang kena bahagikan dengan X. Bukannya X kuasa 2. Okay. So itu yang saya bahagi dengan X ni. X. Bukannya X kuasa 2. Nampak X kuasa 2 tapi dia bersama dengan square root. Maksud dia adalah masih X juga.